Alhamdulillah cuaca makin baik dan saya ucap terima kasih kepada yang semua yang hadir penuh padang kita malam ini. Walaupun hujan daripada petang dan satu padang lecak, salah jalan jatuh dalam lopak air lepas ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak media yang hadir. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah meninggalkan kita dan sedang menonton sekarang. Tak, bukan Zuraida, bukan Zuraida. Ali Biju. Tadi Ali Biju menonton daripada Sarawak. Apa khabar Ali Biju? Saya sendiri, Alhamdulillah, kita ada masa yang singkat sebenarnya untuk menguruskan kempen pilihan raya pada kali ini. Saya terlibat dalam mengendalikan kempen pilihan raya di segenap fasa dan prosesnya sejak 2011. Daripada pilihan raya negeri Sarawak 2011 kepada PRU 2013, kepada PRU 2018 dan sekarang 2022. Tidak pernah ada pilihan raya yang tempoh persediaannya begitu singkat kepada kita. Orang ramai pula sejak 1 tahun yang lepas, terutamanya selepas kekalahan di negeri Melaka, kemudian kekalahan di negeri Johor, semua sangsi dengan keupayaan keadilan sebagai tonggak Pakatan Harapan untuk masuk dalam pilihan raya umum kali ini. Kemudian kita melalui proses pemilihan parti yang tak pernah dibuat orang, iaitu menjalankan pemilihan parti beberapa bulan sebelum pilihan raya. Pihak media di luar, orang ramai merasakan bahawa keadilan akan berpecah teruk. Dan UMNO, Perikatan Nasional, parti-parti lawan kita, semua bertepuk tangan menunggukan berkuburnya keadilan. Ramai yang kata saya dan Datuk Seri Anwar memang tak boleh bekerja. Malah baru-baru ni, ada orang kata ini mesti Rafizi hantar Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Tambun nak bagi dia kalah. Ada satu perkara yang saya ingat, ramai musuh kita tidak faham tentang keadilan. Kita tampilkan sahabat-sahabat tadi yang terjun daripada hidup yang selesa dan membuat pilihan untuk masuk ke gelanggang. Kerana itulah sebenarnya asal usul kita sebagai parti. Ini bukan parti politik seperti parti politik lain yang ditubuhkan semata-mata untuk dapat kuasa. Kita bukan bersatu, saudara-saudari. Kita adalah parti yang lahir daripada rasa dan semangat rakyat ingin mengubah keadaan supaya anak cucu cicit kita berada dalam keadaan yang baik. Sebab itu mungkin kalau yang di depan ini ramai yang kenal sebagai ahli politik yang veteran. Tengok Kak Wan, orang nampak Kak Wan sebagai timbalan Perdana Menteri. Tapi orang lupa semasa Kak Wan mula-mula secara terpaksa masuk ke politik tahun 1998. Kak Wan adalah doktor dan seorang isteri yang tak pernah tahu pasal politik. Jadi asas kita ialah niat kita masuk politik bukan sebab kuasa, saudara-saudari. Niat kita ialah supaya kita boleh menyumbang untuk membawa perubahan dengan harapan. Perubahan itu akan menjadikan keadaan lebih baik. Sebab kita mewakili pelbagai golongan dan lapisan daripada masyarakat yang tahu segala kepincangan dalam negara ini. Sebab kita pernah jadi guru, kita pernah jadi accountant, kita pernah jadi doktor, kita pernah jadi pemimpin belia,
kita tahu bagaimana sistem yang ada sekarang rosak. Jadi sebab itu Alhamdulillah, melihatkan malam ini, saya rasa insya-Allah menang hanya Allah yang tentukan. Tapi bila Zahid Hamidi tengok malam ini, bila Haji Hadi tengok malam ini, bila Muhyiddin Yassin tengok malam ini, saya ingat mereka insya-Allah tak tidur malam sampai 3-4 hari. Saya memikul tanggungjawab yang berat menjadi pengarah pilihan raya dalam tempoh persediaan yang paling pendek. Lebih kurang 2 bulan. 2 bulan untuk menyiapkan parti dan rakyat masuk pilihan raya dalam tempoh yang seperti saya sebut, hampir mustahil. Saya juga terpaksa bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain dalam pimpinan parti, dalam JPRP, Jabatan Pilihan Raya Pusat Keadilan, terpaksa menguruskan pilihan raya dalam keadaan ahli-ahli politik adalah manusia yang paling dibenci di negara ini. Dia tak sama macam dulu. Menjadi ahli politik ini, nak sebut kat orang pun kadang-kadang malu sekarang. Dalam banyak-banyak makian di media sosial, antara makian yang paling banyak adalah kepada ahli politik. Rakyat semakin lama semakin hilang keyakinan bukan sahaja kepada watak-watak politik tetapi kepada proses politik keseluruhannya. Dan kita faham perasaan rakyat sebab selepas arus perubahan 2018 yang menjadi kebanggaan negara di seluruh dunia sebab kebanyakan pemerhati politik antarabangsa tidak yakin perubahan di Malaysia boleh berlaku tanpa pertumpahan darah. Tapi kita buat dalam keadaan yang aman dan segala-galanya berjalan lancar. Jadi rakyat rasa kami dah cuba dulu. Kami letakkan kamu jadi kerajaan, akhirnya kamu bergaduh sesama sendiri dan 4 tahun kemudian bukan sahaja keadaan tak jadi baik, keadaan makin lebih buruk dan lebih buruk dan lebih buruk. Kemudian kita ada watak-watak politik yang kalau boleh lepas ini, habis pilihan raya ini, kita harap sebagai rakyat kita tutup buku, tak payah fikir dah pasal mereka. Yang lompat 1 parti, 2 parti, yang buat parti baru, yang kita pun tak tahu apa dia. Jadi sebab itu saya nak ingatkan terutamanya calon-calon yang ada di hadapan. Hari ini, malam ini, saudara-saudari mungkin seperti pengantin. Orang tengok, Amir memang nampak macam pengantin. Umur 40 tahun Amir, lain kali pakai baju batik, bukan baju Melayu. Keluar rumah. Bahaya. Oh ada belakang. Okay. Saudara-saudari mungkin rasa bahawa malam ini malam anda. Dapat tumpuan orang yang muda-muda merasakan satu hari nanti kami nak jadi macam mereka. Calon pilihan raya diraikan. Ingat, malam ini mungkin malam yang baik, yang gemilang buat saudara-saudari. Tapi ingat juga bahawa saudara-saudari tergolong dalam golongan yang paling dibenci di negara ini. Kan? Masa kempen, ingat kita sebenarnya tidak disukai oleh rakyat. Tapi, sebab itu juga, walaupun bukan benda yang susah untuk kita bawa pembaharuan. Dari segi bagaimana kita menapis calon, proses. Saya tahu macam-macam orang kata lah. Cuma beza saya dengan Datuk Seri Anwar dia dengar. Orang beritahu dia mendengar. Dia pendengar yang baik. Kan? Orang cakap dia dengar. Saya selalunya orang tak berani nak cakap apa lah. Sebab saya tak ada reaksi. Dan saya selalunya tak dengar. Kalau benda ini perlu dibuat, maka perlu dibuat. Kau nak sembang, pergi duduk kat tepi.
Sebab kita ada masa yang pendek ini kan. Cuma saya nak beritahu bukan saja kepada yang mendengar, rakyat biasa, pengundi, terutamanya kepada sahabat-sahabat saya dalam keadilan. Saudara-saudari lupa bahawa semasa saudara-saudari muda 20 tahun dahulu, 15 tahun dahulu masuk parti umur muda, saudara-saudari mendapat peluang pada umur yang muda. Bukan sebab saudara-saudari hebat, saudara-saudari menjadi wakil rakyat pada umur yang muda. Tapi sebab semangat rakyat yang dibawa oleh idealisme keadilan yang menaikkan saudara-saudari sehingga menjadi wakil rakyat sampai 1 penggal, 2 penggal, 3 penggal, 4 penggal. Kini masanya juga kita memastikan kalau dahulu ada ruang diberikan kepada tokoh-tokoh daripada luar, yang muda, yang wanita, yang kelainan upaya, kerana itu adalah tunggak dan asas kita sebagai parti, maka walau macam mana tak popular pun, tanggungjawab saya sebagai pengarah pilihan raya dan timbalan presiden untuk memastikan kita tidak lari daripada asas kita yang selalu memberi peluang kepada semua yang layak, tidak kira latar belakang kamu. Kalau kita tidak begitu dalam parti, kita tidak memberi ruang kepada mereka yang ingin tampil, menyumbang, ada kelebihan dan kita rasa niat dia baik kerana mereka meninggalkan banyak kelebihan untuk mengambil risiko bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita nak yakinkan rakyat bahawa bila kita jadi kerajaan, kita akan buka seluas-luasnya ruang dan peluang kepada setiap anak Malaysia yang berkebolehan. Supaya bukan anak kroni saja yang dapat peluang. Supaya bukan anak pembesar saja yang dapat peluang. Supaya setiap anak Malaysia, tak kira latar belakang kamu macam mana, asalkan kamu rajin, kamu cerdik, kamu baik, kamu jujur, kamu amanah, di dalam Malaysia yang diamanahkan kepada kita, anak-anak Malaysia macam ini akan dapat tempat yang terbaik dalam masyarakat kita. Tapi kena bermula daripada kita. We have to walk the talk. We have to show that we are serious. We have to show that kalau parti lain hanya sembang, cakap, kalau dia letak muka-muka hanya sebagai token, nak cukup syarat kosmetik, keadilan akan terus mempertahankan mesej bahawa kita buka ruang seluas-luasnya kepada semua yang berkelayakan, berpeluang, yang baik, yang amanah. Kalau tak ada tempat dalam UMNO, dalam PAS, dalam Bersatu, dalam MCA, tempat kamu adalah di dalam keadilan untuk rakyat, saudara-saudara. Sudah tentu ada yang gembira, ada yang tak gembira. Saya minta terutamanya sahabat-sahabat yang ada tanggungjawab besar kerana 20 tahun mereka usahakan dan gerakkan parti di bawah. Kadang-kadang yang lebih sedih mereka lah yang susah payah membina parti di tempat-tempat jin bertendang. Orang tak nak pergi dulu. Bila dah ada peluang kemenangan, orang lain datang. Kemudian nak dijadikan cerita lebih teruk, orang tu lompat pula. Saya faham perasaan itu. Dan saya tahu kalau saya berada di dalam tempat mereka, ialah luluhlah hati kita. Memang betul. Sebab masa awal tak ada orang tanya, masa awal tak ada orang peduli, susah payah semua. Tiba-tiba bila nak menang, bukan saja calon dalam parti lain pun nak juga kursi-kursi keadilan. Saya faham perasaan itu, saudara-saudari. Tapi saudara-saudari, kalau calon-calon parti kita menang, yang menang bukan saja calon itu. Yang menang bukan saja keadilan atau Pakatan Harapan. Yang menang adalah seluruh rakyat Malaysia. Dan ada pahala dan bahagian saudara-saudari atas usaha ikhlas itu. Kepada yang muda-muda,
Yang rasa kenapa timbalan presiden ni garang nak mampus, nak pergi jumpa pun takut. Ada yang kata, macam mana kami nak bersaing kalau kami tidak diberikan lebih banyak tempat? Nasihat saya kepada saya dan saudara-saudari yang muda-muda, saya adalah ahli majlis pimpinan pusat yang paling muda dalam sejarah parti. Kak Wan lantik dulu, umur 25. Dulu, lama dulu. Saya tak masuk bertanding 2004, saya tak masuk bertanding 2008, saya bertanding 2013. Lebih kurang 14 tahun selepas saya berada di dalam parti dan selepas saya ada jawatan yang tinggi di Biro Politik dan di pusat. Maksudnya begini, dan nasihat yang sama saya berikan kepada semua, terutamanya yang muda. Bila kita ke depan, kita ada tanggungjawab. Dan bila kita menang sebagai wakil rakyat, insya-Allah, saudara-saudari tidak lagi boleh beritahu, saya ada ruang untuk malas, untuk tak cerdik, untuk nampak tak matang sebab saya muda. Kamu muda, kamu ambil risiko dan tampil ke depan untuk jadi wakil rakyat. Tak kisah kami muda, kamu tetap ada tanggungjawab yang sama dengan semua wakil-wakil rakyat yang lain. Kalau kamu tak bersedia, maka musnah kerjaya politik kamu. If you go before you are ready, you will be burned. Kalau kamu tampil, ambil tanggungjawab, kamu tidak bersedia dan kamu tak laksana tanggungjawab itu, bukan saja parti yang kena, rakyat yang kena, kamu juga kena tanggung beban jawab kemudian kenapa kamu tak laksanakan tanggungjawab yang baik. Jadi nasihat saya kepada yang muda, bagi mereka yang dapat tempat, bukan sebab kamu hebat. Sebabnya ialah kamu akan diuji. Kalau kamu menang, maka peluang kamu buat dosa lebih banyak daripada yang lain. Kalau kamu tak dapat tempat, kalau kita pandang secara baik, itu maknanya insya-Allah ada ruang yang lebih sedikit kepada kamu untuk belajar, bina ilmu, bina kematangan, supaya bila sampai masa kamu akan jadi seorang yang berkhidmat kepada rakyat yang paling baik. Jadi insya-Allah, saya orang bukan nak dengar aku bercakap, orang nak tengok calon. Saya nak tutup begini. Ini ingatan saya terutamanya kepada kami yang jadi calon. Maksudlah saya sendiri, saudara Anwar, kawan. Ini yang cantik-cantik dan kat depan ni. Saya harap kita ingat sebagai calon yang pikul tanggungjawab, mengenengahkan perjuangan parti, menawarkan diri mewakili parti untuk rakyat. Kita ingat bahawa kita bukanlah yang terbaik daripada kalangan yang ada. Jangan ada perasaan yang kamu terbaik. Kita bukanlah terbaik, ada lagi orang yang paling lagi baik daripada kita. Cuma ini masa kita untuk diuji dan untuk kita pikul tanggungjawab. Kita kena ingat bahawa kita bukanlah yang paling cerdik juga. Ada lagi orang yang lagi cerdik. Ada benda yang kita tahu dan ada benda yang kita tak tahu. Mana yang kita tahu, maka kita kena memimpin. Mana yang kita tak tahu, maka kita kena tanya mereka yang tahu. Saya juga harap saudara-saudari faham bahawa rakyat mahukan wakil rakyat yang rendah diri. Ada tawaduk. Faham isi hati rakyat. Tahu bahawa bila kita masuk bertanding dan kalau kita menang, kita kerja kontrak 5 tahun. Kerja kontrak, orang lain ada kerja tetap, ada pencen. Kita kerja kontrak tapi ada pencen. Ya? Kita kerja kontrak 5 tahun. Di akhir kontrak kita, rakyat akan tentukan sama ada kontrak sambung ataupun tidak. Jangan lupa yang itu. Saya nak ingatkan juga kepada saudara-saudari yang bertanding. Jangan sebab saudara-saudari jadi wakil rakyat, saudara-saudari tiba-tiba hidup
dengan cara yang lain. Dulu hidup lain, jadi wakil rakyat sahaja, tiba-tiba jadi bangsawan, tak nampak orang. Dulu bawa kereta biasa, tak sampai 5 bulan bawa kereta besar. Jangan. Jangan satu sebab rakyat marah. Kamu makan duit rakyat. Kamu makan gaji dengan rakyat. Rakyat tak suka. Yang kedua, jangan kamu lupa, bila habis kontrak, kamu kena kembali menjadi rakyat biasa. Kalau kamu semasa menjadi wakil rakyat, kamu jadi bangsawan, tiba-tiba bila dah tak jadi wakil rakyat, orang dah tak pandang, kamu tak reti macam mana nak hidup sebagai manusia normal. Jadi gila akhirnya. Itulah yang melahirkan katak-katak dan orang-orang gila dalam politik. Sebab bila mereka jadi wakil rakyat, mereka lupa bahawa mereka itu rakyat biasa. Cuma ikat kontrak dengan rakyat saja. Jadi dia takut hilang dan dia takut untuk kembali jadi rakyat biasa. Dah biasa hidup hebat-hebat ni, dia tak boleh fikir bahawa bila habis tempoh kita, kita akan balik ke rumah kita, keluarga kita, hidup kita yang biasa. Jadi kalau mula, terutamanya yang muda-muda dan kalau menang, kalau dari mula kamu tidak berhati-hati, dan memanglah dia banyak dugaan lah. Dah tiba-tiba ada duit, dah tiba-tiba orang cium tangan, orang hormat. Memanglah tiba-tiba rasa hebat. Tapi sebab itu saya harap kalau saudara-saudari menang, yang lain tak nak ingat tak apalah. Daripada saya ingat satu itu saja. Nasihat saya, kalau ingin tidak kena maki dengan rakyat, hiduplah seperti orang biasa walaupun kamu wakil rakyat. InsyaAllah selamat. Yang lain itu jangan bimbang. Saya berterima kasih kepada keseluruhan sahabat-sahabat parti kita kerana kita menjadi parti yang paling awal memuktamadkan dan menyelesaikan seluruh proses penamaan pencalonan calon-calon kita. Sebabnya ialah kerana supaya kita ada tempoh yang lebih panjang daripada parti-parti lain untuk berkempen. Daripada malam ini, mereka yang diberi kepercayaan, balik malam ini bolehlah tidur sengih satu malam je. Esok jangan sengih lebih, sila turun berjumpa rakyat dan jentera serta merta, saudara-saudara. Pimpinan parti telah pikul tanggungjawab yang berat untuk memuktamadkan semuanya seminggu lebih awal daripada semua parti yang lain supaya saudara-saudari yang kita pertaruhkan untuk pikul tanggungjawab rakyat ini, saudara-saudari ada masa tempoh 1 minggu yang lebih untuk mendekati rakyat. Pimpinan-pimpinan, saudara, saya tahu semua bertanding ni masing-masing ada kursi masing-masing. Tapi terutama yang naik-naik presiden, yang kanan-kanan MPP semua, jangan fikir perut sendiri dan kursi sendiri. Sila berkempen untuk yang muda-muda dan yang baru-baru supaya kita boleh bantu bagi mereka menang juga. Sebab kalau kita menang tapi kawan-kawan yang lain tak menang pun tak guna juga, saudara-saudari. Jadi, insyaAllah, Datuk Seri Anwar, saya dan lain-lain, esok kita akan terus mula berkempen besar-besaran, saudara-saudari. Sebab kita dah selesaikan semua. Yang luka, yang marah, yang sedih, satu malam je. Habis malam ini, esok kita semua sama-sama turun, berpimpin tangan, untuk kita bawa tanggungjawab ini kerana Malaysia berhak dapat yang lebih baik daripada yang kita ada. Saya selalunya tak pernah sentuh pasal Datuk Seri Anwar dalam ceramah. Tambah kalau dia ada kat depan ni. Nanti orang kata aku bodek. Kan? Tapi saudara-saudari, saya haraplah lepas ni kita bangun, bila kita tengok anak saya selalu tengok YouTube keluar muka Perdana Menteri, saya harap kita ada Perdana Menteri yang nampak cergas sikit lah daripada yang ada daripada sekarang.
Bangun pagi-pagi nak pergi kerja, keluar di skrin TV, berita daripada YouTube. Saya tengok Perdana Menteri, saya pun jadi penat, tak jadi nak jadi kerja. Tak bersemangat. Ya, jadi saya harap Datuk Seri kau jadi Perdana Menteri, pagi-pagi pastikan bertenaga, semangat. Sebab kita ada tanggungjawab yang berat kalau kita mewarisi kerajaan, sebab masalah-masalah yang ada ni terlalu besar selepas 60 tahun. Orang selalu kata Anwar Ibrahim ni kerja dia nak jadi Perdana Menteri je. Dia ni bukan peduli pun pasal rakyat dan apa, dia nak jadi Perdana Menteri je. Dia duduk, dia tunggu nak jadi Perdana Menteri. Sebab itu saya salute kepada Datuk Seri Anwar. Kali ini dia mempertaruhkan segala-galanya untuk bertanding di kerusi yang dikira tidak selamat, saudara-saudara. Mereka yang kata Anwar Ibrahim hanya nak jadi Perdana Menteri, kalau betul begitu, dia takkan bertanding di Tambun. Kalau begitu, dia takkan memimpin di Perak. Dia tunggu duduk di Lembah Kelang, suruh orang semua menang, tunggu dia jadi Perdana Menteri. Jadi saya harap bila Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil risiko demi untuk kita pastikan ada gelombang supaya kita menang kali ini, yang bawah-bawah ini, jangan kamu play safe, jangan kamu malas, jangan kamu tak buat kerja. Ambillah risiko yang sama supaya kali ini insya-Allah kita tukar kerajaan. Boleh saudara-saudari? Jadi terima kasih. Cuma nak beritahu lah. Nak beritahu last kali nak menjawab wartawan. Tu tanya ni kan. Ni Anwar Ibrahim boleh menang ke tidak kat Tambun ni? Orang parti memanglah kata boleh kan. Kita tak pernah buat keputusan pakai sondol saja, saudara-saudari. Tak pernah. Sebelum kita buat keputusan, kita semak dahulu. Kita tengok sokongan pengundi Melayu berapa, pengundi Cina berapa, pengundi India berapa. Dan kita hanya umumkan selepas kita dapat pengesahan minggu lepas bahawa dalam keadaan sekarang ini masa belum berkempen pun, kalau mengundi hari ini dalam keadaan sekarang antara Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional dan juga dengan Barisan Nasional di Tambun, Anwar Ibrahim sedang mendahului dan insya-Allah akan menang daripada kita. Jadi dengan doa dan harapan itu, saya harap semua balik, mula buat kerja. Esok pukul 9 pagi calon-calon ada taklimat dengan pengawas. Jangan lambat esok taklimat calon pukul 9 pagi kan, supaya kita boleh bagi segala perkara yang perlu diketahui untuk masuk pilihan raya kempen dan kita optimumkan masa 2 minggu yang kita ada itu. Jadi dengan ucapan terima kasih, saya tengok ramai, dah lama kita tak tengok orang ada berada dalam lecak untuk hadir macam malam ini. Saya tutup, saya sebut ayuh, saudara-saudari sebut Malaysia, saya sebut kita, saudara-saudari sambut dengan boleh. Okey? Ayuh! 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 Kita! InsyaAllah menang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.